Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibni Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib walakinnallaha la yu'tid din illa liman yuhib. Aw kama qala alaihi salatu wassalam, Allahumma alhimna ma rashida umurina wa a'izna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah-ayah, ibu-ibu, para pendengar yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dan tuan-tuan kita berada masya-Allah pada pertengahan Ramadan. Malam ni kita memasuki 15 Ramadan. Malam Jumaat pula, subhanallah, 15 Ramadan pula, yang mana dalam kitab Kashful Ghummah dinukilkan perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, antara malam yang makbulnya doa. Bahkan Syekhul Hadis Maulana Zakaria rahimahullah dalam kitabnya Fadlat Ramadan dalam muka surat yang terakhir menukilkan bahawa para ahlullah, orang yang dekat dengan Allah, begitu menitik beratkan malam-malam Jumaat dalam bulan Ramadan kerana makbulnya malam-malam tersebut, subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, sedang pendengar dirahmati lagi dikasihi Allah. Hari ini tuan-tuan bersama dengan saya Ustaz Ahmad Farhan Da'i dalam siri Kuliah Zuhur Masjid Hasanah. Dan insya-Allah tuan-tuan, tajuk kita pada hari ini ialah makbuliyat doa Ramadan. Tuan-tuan, ayah ibu dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat Ramadan, subhanallah, satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, perkara yang paling kita inginkan dalam Ramadan ini adalah penerimaan Allah Subhanahu wa taala, makbuliyat. Kita nak kita diterima, kita ingin kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kata ulama, antara cara untuk kita sampai cepat kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala dalam apa pun ibadah yang kita buat termasuk bulan Ramadan ini, maka tuan-tuan yang mulia, kita kena bawa sifat da'i dalam setiap amal ibadah kita. Apa itu sifat da'i? Tuan-tuan, kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kita dihantar oleh Allah ke dunia ni untuk menjadi da'i. Wa da'iyan ilallah. Menjadi da'i Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia sifat da'i? Da'i ini mempunyai sifat yang mana dia teringin supaya Allah terima dia dan terima semua umat ini. Maka tuan-tuan yang mulia, perbezaan sifat da'i dan abid kita boleh lihat. Satu orang abid, contoh kalau dia pergi Mekah buat umrah. Abid tawaf 7 kali. Da'i pun tawaf 7 kali juga. Apa perbezaannya tuan-tuan? Kata ulama, abid keinginannya, ya Allah, terimalah tawaf saya. Dia ingin tawaf dia seorang saja yang diterima. Adapun da'i dalam hatinya, ya Allah, terimalah tawaf saya dan terimalah tawaf semua orang yang tawaf pada hari ini. Subhanallah. Ini sifat da'i. Ingin dirinya diterima dan ingin semua umat Nabi Muhammad diterima. Ingin masuk syurga dan ingin semua umat Nabi Muhammad masuk syurga. Ingin selamat daripada api neraka dan ingin semua umat Nabi Muhammad selamat daripada api neraka. Masya Allah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tak sempurna iman satu orang itu, tuan-tuan yang mulia, selagi dia tak kasih saudara dia seperti kasih diri dia. Dan da'i mempunyai sifat ini, tuan-tuan. Maka kita perlu bawa sifat da'i. Saya perlu bawa, tuan-tuan perlu bawa. Tak kena nama da'i, kena bawa sifat da'i ni. Kalau tak ada nama da'i pun kena bawa sifat da'i ni, tuan-tuan, untuk datang kepada makbuliyat, penerimaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam Ramadan kita puasa. Kita mengharapkan ganjaran daripada Allah. Dan kita mengharapkan, ya Allah, terimalah puasa saya. Dan terimalah semua orang yang puasa pada hari ini. Ini sifat da'i, tuan-tuan, Masya Allah. Orang yang bawa sifat da'i dalam puasanya, maka puasanya akan cepat mencapai penerimaan Allah SWT. Begitu juga kalau dia baca Quran. Ya Allah, terimalah bacaan Quran saya dan terimalah semua orang yang baca Quran pada hari ini. Dia bersedekah, subhanallah. Ya Allah, terimalah sedekah saya dan terimalah semua yang sedekah pada hari ini.
Dia bertarawih, terimalah tarawih saya dan terimalah semua yang tarawih pada hari ini. Dan begitu juga bab doa, ya Allah terimalah doa saya dan terimalah semua umat Nabi Muhammad yang berdoa pada hari ini. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Nak cerita pasal doa ni tuan-tuan, subhanallah. Kata ulama, ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata bagi orang beriman, subhanallah. Senjata tuan-tuan. Doa senjata bagi orang beriman, subhanallah. Bayangkan tuan-tuan, sejauh manakah kita menggunakan senjata ini, subhanallah. Tuan-tuan, ayahibun rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Doa ni tuan-tuan, masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala nak cerita, bulan Ramadan ni bulan yang mana subhanallah berkait rapat dengan doa. Sehingga kan di muka surat yang mana tuan-tuan mula kita lihat diwajibkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, di muka surat yang sama. Ayat paling bawah, tuan-tuan akan bertemu dengan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai doa, subhanallah. Apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku. Bila hamba-Ku bertanya tentang diriku, bagi tahulah aku ni dekat, kata Allah. Fa inni qarib. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku mendengar setiap rintihan doa permintaan hamba-hamba-Ku. Allah Subhanahu wa taala dengar permintaan saya. Dengar permintaan tuan-tuan, walaupun apa bahasa tuan-tuan guna. Bahasa Arab, alhamdulillah. Bahasa Melayu, masya-Allah. Macam kami orang Banjar, bahasa Banjar pun boleh juga. Bahasa Cina pun boleh juga. Bahasa India. Di Afrika ada beribuan bahasa. Bahkan tuan-tuan yang mulia, di Indonesia, sebelah negara kita. Saya pernah dengar seorang ulama, Pak Kiai Cicik Firdaus, dia kata ada 3,000 bahasa, subhanallah, yang tak sama di Indonesia. 3,000 bahasa tuan-tuan. Walau apa pun bahasa tuan-tuan guna, Allah Ta'ala dengar. Tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdoa, subhanallah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berdoa. Bahkan Nabi SAW juga berdoa, tuan-tuan. Para sahabat juga berdoa. Para alim ulama juga berdoa. Subhanallah. Maka kita ambillah peluang Ramadan ini untuk kita memperbanyakkan doa kita, tuan-tuan. Memperbanyakkan doa kita. Allah Ta'ala perintahkan kita berdoa, kita berdoa. Tuan-tuan, ibun rahmati lagi dikasihi Allah. Kita nak cerita, tuan-tuan yang mulia, pada hari ini, apa itu makbuliat doa? Penerimaan doa. Baik. Bila mana satu-satu doa tuan-tuan panjatkan. Tuan-tuan panjatkan. Sama ada untuk kebaikan dunia kita ataupun untuk kebaikan akhirat kita. Tuan-tuan, masya-Allah. Maka doa itu, kata Syekhul Hadis Muhammad Zakaria Syarampuri rahimahullah, dia mengatakan bahawa doa yang dipanjatkan oleh seseorang hamba itu, bila dia panjatkan doa sahaja, dia bukan perkara yang sia-sia, melainkan dia doa untuk perkara yang batil, maksiat lah. Tapi doa perkara untuk perkara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka doa yang dia panjatkan itu akan jadi 3 perkara. Salah satu daripada 3 akan berlaku. Pertama, Allah Ta'ala akan kabulkan doanya. Subhanallah. Dia minta apa, Allah Ta'ala kabulkan terus. Ini pertama. Yang kedua, kalau doa itu tak dikabulkan, maka yang kedua apa akan berlaku? Allah Ta'ala akan alihkan ataupun akan tukar satu perkara musibah, perkara yang tak baik yang tertimpa sepatutnya kepada dia, Allah tukar kepada hasanah, kepada kebaikan. Sepatutnya dia ditakdirkan sekian-sekian berlaku. Tetapi sebabkan doa yang pernah dipanjatkan dan tak dikabulkan dalam bentuk hajatnya itu, Allah ganti kepada keburukan ataupun musibah yang sepatutnya tertimpa kepada dia, dialihkan dan digantikan dengan kebaikan. Subhanallah. Dan kata Syekh Muhammad Zakaria Syarampuri rahimahullah, seandainya itu pun tidak berlaku, maka yang ketiga akan berlaku. Apa yang ketiga, tuan-tuan? Yang ketiga adalah doa yang dipanjatkan itu akan digantikan dengan hasanah, kebaikan di akhirat sana. Subhanallah. Dunia tak nampak, tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala akan ganti. Sehingga kan kata Syekhul Hadis Muhammad Zakaria Syarampuri rahimahullah, dia mengatakan bahawa orang yang berdoa itu, yang doanya tak kabul dekat dunia, Allah ganti di akhirat. Dia berkata, ya Allah, alangkah baiknya tidak ada satu doa aku pun di dunia dikabulkan, supaya aku menerima ganjaran yang besar di kehidupan akhirat. Subhanallah, tuan-tuan. Jangan pernah rasa menyesal berdoa. Jangan pernah rasa rugi doa. Jangan pernah rasa, ya Allah, aku doa tapi tak dapat. Tuan-tuan, ingat,
apa yang telah disebutkan tadi, bahawa doa yang kita panjatkan itu akan jadi 3 perkara, salah satu daripada 3 perkara. Sama ada doa itu dikabulkan ataupun dialihkan perkara yang tak baik kepada hasanah. Sepatutnya perkara musibah kena kat kita, tapi Allah alihkan disebabkan doa yang pernah kita panjatkan. Ataupun yang ketiga, Allah Ta'ala akan ganti hasanah, kebaikan di kehidupan akhirat. Subhanallah. Tuan-tuan ayuhun rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tuan-tuan, janganlah kita pernah rasa lemas, pernah rasa malas, pernah rasa letih untuk berdoa. Janganlah sampai kita berdoa, ya Allah, doa saya macam semalam. Macam semalam. Allahu Akbar. Tak ada penghayatan dalam doa. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak mohon apa-apa projek dengan mana-mana mungkin wakil rakyat ataupun mana-mana orang besar, orang kaya, adakah tuan-tuan datang kali pertama tak dapat, besok tuan-tuan datang macam semalam ya? Adakah begitu? Pastinya tidak. Maka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa sedemikian? Kita rasa malas. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, antara doa yang kita boleh doa, ya Allah, janganlah aku ini menjadi hamba yang malas untuk berdoa. Tuan-tuan, kita nak jadi hamba yang suka berdoa, tuan. Tak nak jadi hamba yang malas berdoa. Tuan-tuan ayuhun rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia kabuliat yang kita nak cerita? Baik. Satu-satu doa itu tuan-tuan yang mulia, kabuliat penerimaan itu terdapat dalam 3 tempat. Terdapat dalam 3 tempat, tuan-tuan. Masya Allah. Pertama, orang itu sendiri makbul. Orang itu orang yang makbul. Subhanallah. Siapakah mereka? Ibu, ayah, para alim ulama, orang saleh. Bahkan ulama sebut orang saleh ini juga termasuk orang yang ulang alik ke masjid berjemaah. Subhanallah. Dan juga para hafiz Quran. Ini tuan-tuan, Masya Allah. Mereka termasuk di kalangan orang yang mana makbuliat doa. Orang yang dizalimi termasuk dalam makbuliat doa. Orang musafir termasuk dalam makbuliat doa. Masya Allah. Mereka ini tuan-tuan yang mulia, doanya subhanallah makbul di sisi Allah Ta'ala. Mereka adalah pertama tadi, insan itu sendiri makbul. Makbuliat terdapat dalam 3. Pertama, insan itu sendiri. Orang itu sendiri, orang yang makbul. Subhanallah. Orang Melayu kata, mulut dia masin. Sebenarnya itu bukan mulut masin. Sebenarnya makbuliat. Kemakbulan. Ibu, subhanallah, mulutnya makbul. Ayah, mulutnya makbul. Orang dizalimi. Sebab itu, dipesan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal waktu nak pergi buat usaha dakwah, buat usaha agama ke bumi Yaman. Takutilah da'watal mazlum. Takutilah doa orang yang dizalimi. Kerana orang yang dizalimi, tuan-tuan yang mulia, doanya makbul sampai terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita jangan zalimkan siapa-siapa. Walaupun bukan Islam. Kita kena berlaku adil kepada semua orang. Subhanallah. Berlaku adil kepada semua orang. Masya Allah. Tuan-tuan, ayuhun rahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masa itu makbul. Pertama, orang itu makbul. Yang doa itu makbul. Yang kedua, masa makbul. Bila masa makbul? Masya Allah. Masa yang makbul ni banyak, tuan-tuan. Contohnya malam ni. Malam Jumaat malam ni, tuan-tuan. Imam Syafi'i sebut di antara malam yang makbul doa, malam Jumaat. Malam nisfu Sya'ban. Malam awal Rajab. Malam Aidil Fitri, malam Aidil Adha. 5. Yang selain daripada Ramadan, ada pun Ramadan, tiap-tiap malam. Malamnya makbul. Malam ni adalah malam 15 Ramadan. Nisfu Ramadan. Malam Jumaat pula. Subhanallah. Malam dalam malam-malam Ramadan pula. Tuan-tuan bayangkan betapa besarnya waktu malam ni. Subhanallah. Detik Ramadan ni. Bahkan Ramadan ni setiap detik, tuan-tuan yang mulia. Masa yang makbul doa. Bila kita tuan-tuan yang mulia masa yang makbul doa? Hari Jumaat, senja, petang. Ulama kata, petang senja Jumaat ni waktu ataupun masa yang makbul doa. Subhanallah. Bila kita tuan yang mulia, masa kita dalam perjalanan, dalam musafir, doa kabul. Subhanallah. Sebab tu jaga percakapan kita. Sebab itu akan jadi doa. Al-kalamud doa. Subhanallah. Bila lagi tuan-tuan yang mulia doa kita kabul? Waktu berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu ketika azan berkumandang. Ini waktu yang makbul doa, tuan-tuan.
sebelum berbuka puasa. Dalam hadis disebut, orang yang berpuasa itu antara orang yang makbul doa kan, sehingga dia berbuka. Tuan-tuan, subhanallah, ikan di lautan juga mendoakan kita. Bukan kita je berdoa. Kalau kita malas nak doa, malulah kita dengan ikan. Ikan doa untuk kita. Kita tak nak doa. Untuk diri sendiri pun tak nak doa. Allahu Akbar. Rugilah. Tuan-tuan, yang ketiga. Tadi pertama, orang yang makbul. Kedua, waktu yang makbul. Yang ketiga, apa dia tuan-tuan? Yang ketiga adalah, apa dia? Tempat yang makbul. Tempat itu makbul. Di Mekah, di Madinah, di Raudhah, di mana lagi tuan-tuan? Di Hijri Ismail. Subhanallah. Ini tempat-tempat yang makbul doa. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, bila kabuliat itu ada dalam 3 perkara. Orang itu makbul, masa yang makbul, tempat yang makbul. Salah satu daripada 3 ni sudah cukup untuk doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau 3 ini bergabung serentak. Orang tu orang yang kabul. Dia berdoa di waktu yang kabul. Dan dia berdoa di tempat yang makbul. Subhanallah. Tuan-tuan bayang. 3 sekali berhimpun. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, bila mana perkara ini berlaku kepada kita, kita kena jaga percakapan. Kita mau jaga percakapan kita tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, para insan yang makbuliat yang kita semua tahu, ibu. Kalau ada ibu-ibu yang sedang mendengar, tuan-tuan dengarlah pesanan saya ni. Masya Allah, walaupun saya ni bukan ibu, tapi saya lahir daripada perut satu orang ibu. Ustaz tu hebat mana pun dekat Malaysia ke, kat dunia pun, syekh tu hebat mana pun, dia insya-Allah lahir daripada perut satu orang ibu. Satu orang insan yang bernama ibu. Raja tu hebat mana sekalipun, kaya macam satu orang manusia, besar macam mana sekalipun pangkat dia, dia lahir daripada perut satu orang ibu. Satu orang tabi'in, dia telah tawaf dukung mak dia tuan-tuan. Dukung mak dia, subhanallah. Tawaf kat Kaabah dukung mak. Bukan senang tuan-tuan. Ada orang mak sakit nak dukung mak pergi tandas pun tak mampu. Tapi tabi'in ni dia telah tawaf dukung mak dia. Jangan kata dukung mak, kita kalau musim haji tuan-tuan, nak tawaf kita seorang-seorang kita pun tak larat. Kadang terlampau ramai orang kan. Akhir Ramadan kadang terlampau ramai orang, masya-Allah. Tuan-tuan ibu rahmati lagi dikasihi Allah. Tabi'in ni tawaf dukung mak dia. Setelah didukung mak dia, tawaf, selesai tawaf dia sujud syukur sebab dia telah buat satu amal yang tak semua orang mampu buat. Tak semua orang mampu dukung mak dia untuk tawaf, dukung ayah dia untuk tawaf. Dia, alhamdulillah, Allah beri taufik, dia mampu. Maka apa berlaku tuan-tuan? Dia telah pergi jumpa sahabat Nabi SAW pada ketika itu yang masih hidup. Ramai, masya-Allah. Antaranya yang ada di Masjidil Haram ketika itu ialah Hazrat Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi SAW yang terkenal dengan panggilan Imam Mufassirin hadhihi ummah. Imam bagi tafsir, ulama tafsir bagi umat ini, masya-Allah. Baik, maka dia telah bertanya, telah beritahu kepada Allah bin Abbas, Tuan, alhamdulillah pada hari ini saya telah balas jasa mak saya. Saya telah tunaikan hak mak saya. Ibnu Abbas dengar apa Ibnu Abbas kata. Ibnu Abbas senyum je tuan-tuan. Ibnu Abbas senyum je. Ibnu Abbas tanya, Tuan, apa yang Tuan telah buat sehingga Tuan bagi tahu Tuan telah balas jasa ibu Tuan? Baik, apa lelaki ni bagi tahu Tuan? Lelaki ni kata, wahai Abdullah bin Abbas, saya telah dukung mak saya dan saya telah tawaf. Dan benda ni tak semua orang mampu buat. Saya dukung mak saya dan saya telah tawaf. Subhanallah tuan-tuan. Bukan satu amal yang kecil, amal yang besar. Tawaf, dukung mak, khidmat. Subhanallah. Ibnu Abbas dengar, Ibnu Abbas senyum. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu, Tuan, bila mana satu orang ibu ingin melahirkan anak dia. Ini Ibnu Abbas beritahu. Tuan-tuan dengar betul-betul. Bila mana satu orang ibu nak melahirkan anaknya, maka nafasnya akan menjadi laju. Dia akan tarik nafas. Dia akan lepas nafas. Kan dia tarik, lepas kan. Tarik dan lepas. Baik.
Ibnu Abbas kata, 7 pusingan tawaf. Dalam keadaan kamu dukung ibu kamu itu, kamu baru balas 1 hembusan nafas daripada mak kamu, daripada ribuan nafas yang laju waktu sedang gementar nak melahirkan kamu. Bayangkan tuan-tuan. Belum cerita yang lain lagi, belum menyusukan, belum yang lain-lain lagi. Maksudnya apa? Jasa ibu takkan mampu dibalas selama-lamanya. Jadi ibu, tuan-tuan yang mulia, Masya Allah, doanya kabul. Doa ibu ni kabul. Tuan-tuan, kita jangan merendah-rendahkan ibu kita. Mungkin kita sekarang profesor, kita doktor, kita ustaz, kita engineer, kita orang yang hebat di pandang masyarakat, kita wakil rakyat dan sebagainya. Orang yang terhormat di kalangan masyarakat, orang respect kita. Tetapi tuan-tuan yang mulia, tanpa ibu kita, kita tidak berada di tempat yang kita ada sekarang. Saya dan tuan-tuan tidak akan berada di sini tanpa ibu kita. Sebab itu, antara ibadah yang mana kata ulama, dengan cara tengok saja dapat pahala, termasuklah menatap wajah ibu. Musim PKP tuan-tuan, tak dapat balik kampung, buatlah video call, telefon ibu, tengok wajah ibu, tengok wajah ayah. Kerana menatap wajah ibu dan ayah, mendapat pahala yang percuma. Tuan-tuan, doa ibu ni makbul. Tuan-tuan bayang, ibu ni insan yang makbul. Dia berkata-kata di waktu yang makbul. Subhanallah. Apatah lagi kalau di tempat yang makbul. Maka 3 makbulat berhimpun. Dan makbulat ini, penerima ini akan sampai cepat kepada Allah SWT dan akan diberi keputusan segera, tuan-tuan. Subhanallah. Seandainya perkara itu perlu dapatkan segera. Seandainya perkara itu adalah perkara yang diminta untuk ke depan, maka akan dapat ke depan. Tapi perkara itu tidak akan ada hijab, akan sampai cepat. Saya bagi contoh. Satu orang ibu, dia memasak kan esok Jumaat, tuan-tuan. Ibu-ibu dengar ni. Kalau bukan ibu-ibu pun, masya-Allah, kakak-kakak yang bakal jadi ibu pun dengar. Ayah-ayah pun dengar supaya dapat sampaikan kepada ibu-ibu. Penting ni, tuan-tuan. Baik, esok hari Jumaat. Petang Jumaat, ibu-ibu masak untuk berbuka dengan keletihan, penat dan sebagainya. Baik. Ibu doa kabul. Petang Jumaat doa kabul. Sebelum berbuka tu doa kabul. Berhimpun 2 kemakbulan doa, tuan. Tengah-tengah masak, gula habis. Dia pun cakap, adik, cakap kat anak bongsu, contohlah ni. Pergi kedai jap, pergi beli gula. Ataupun dekat Bangi, popular kedai Aceh lah. Walaupun sekarang musim PKP kena beratur, tuan-tuan. Kedai Aceh pun kena beratur sekarang kat Bangi, tuan-tuan. Pergi kedai jap, beli gula. Anak dia pun pergi. Lambatlah. Budak pergi. Jumpa kawan ke apa, borak kejap. Lambat. Apa mak dia kata? Mak dia tunggu lambat, tuan-tuan. Tunggu nak masak kan? Lambat. Maka mak dia kata, manalah pergi budak ni? Lembab betul lah pergi beli gula. Mak dia sebut, lembab betul lah pergi beli gula. Tuan-tuan, yang doa itu ibu. Doanya kabul. Dia doa di waktu yang makbul. Iaitu waktu nak dekat buka. Waktu senja hari Jumaat pula. Subhanallah. Waktu yang makbuliat doa. Berhimpun 2 kemakbulan doa, tuan-tuan. Maka tuan-tuan yang mulia, seandainya tuan-tuan bayangkan, Masya Allah, kalaulah tuan-tuan, Muzakkar sebut dalam syarah tentang doa, kalaulah dia tengok lepas tu anaknya lembab, belajar tak pandai, bagi kismis minda 10 botol pun tak habis, 10 botol pun dah habis, tak pandai-pandai lagi, sampai orang jual kismis kata, kak jadi ejen lah kak, banyak dah ambil ni. Makan Al-Fatih ke, makan apa pun, examo ke, tak pandai-pandai. Bukan kismis minda yang salah, bukan Al-Fatih yang salah, bukan examo yang salah, ataupun vitamin yang salah. Akan tetapi, maknya, ibunya terlupa, kata Maulana Zakaria, dia pernah menyebutkan suatu perkara yang akan dia menyesal pada hari kemudiannya. Anak itu akan jadi lembab selama-lamanya kerana doa maknya di waktu yang makbul. Maknya itu makbul dah di waktu yang makbul. Sebab itu Maulana Zakaria rahimahullah dan kitabnya dalam mensyarahkan bab doa suruh kita berhati-hati, khususnya para insan yang makbuliat doanya, iaitu ibu-ibu khususnya. Supaya berhati-hati dalam berkata-kata.
lagi-lagi terhadap anaknya. Kenapa? Kerana doanya makbul, apatah lagi berlaku di tempat yang makbul ataupun di waktu yang makbul. Maka ibu-ibu yang dikasihi, berhati-hati dalam berdoa. Kerana itulah perkara yang akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman tuan-tuan dalam Al-Quran seperti yang kita sebut tadi. Ramadan ni waktu yang begitu makbul doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, dan apabila hamba-Ku, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-Ku bertanya tentang diriku, bagitalah aku ni dekat. Allah dekat dengan kita tuan-tuan. Allah dekat dengan kita, dekat dengan saya, dekat dengan tuan-tuan. Allah sayang kita tuan-tuan. Maka sebab itu tuan-tuan yang mulia, kita kena minta dengan Allah. Apa bukti Allah sayang? Banyak perkara Allah beri dalam kehidupan kita, dalam keadaan kita tidak menyebut nama Allah sebagai sepatutnya kita menyebut nama Allah. Kita tak selawat pada Nabi sebagai sepatutnya kita kena selawat pada Nabi SAW. Kita tidak menyempurnakan perintah Allah SWT seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah masih lagi beri kita makan, minum, bagi kehidupan pada kita. Tuan-tuan, satu ketika Nabi Ibrahim AS didatangi oleh satu orang yang mana dia ni penyembah api. Dan apa diminta? Diminta makanan daripada Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim kata, boleh. Kamu nak makan daripada saya, boleh, tak ada masalah. Tapi kamu kena masuk agama Islam dulu, masuk agama saya dulu. Beriman kepada Allah. Berhenti sembah berhala, baru saya bagi makanan. Majusi dengan perasaan yang begitu kecewa, dia telah pergi meninggalkan Nabi Ibrahim AS dengan perutnya begitu lapar. Allah SWT berfirman, wahai Ibrahim, sesungguhnya Majusi ini dulu lagi dia telah langgar perintah aku, bahkan ada lagi insan yang lain yang macam ni, tetapi aku tetap bagi makan kepadanya, bagi minum kepadanya, bagi rezeki, udara, bernafas dan sebagainya kepadanya. Adapun engkau, bila dia tak nak masuk Islam, kau tak nak bagi makan pula. Maka Nabi Ibrahim AS segera pergi dekat Majusi tadi. Dia kata, tuan, jom makan, jemput makan. Tadi kamu kata tak nak bagi makan, saya tak masuk Islam. Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan saya untuk bagi tuan makan. Allah SWT telah perintahkan tuan. Semata-mata kerana saya, Allah telah perintahkan kepada tuan. Baik, jika begitu, saya masuk Islam sekarang. Ini tuan-tuan, menceritakan tentang betapa pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kita melihat dalam doa kita, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala ni Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang tuan-tuan. Tuan-tuan, kita janganlah terlepas daripada kelebihan berdoa, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Sebelum berbuka, kata Muhammad Zakaria rahimahullah, ramai orang terlampau sibuk dengan jodoh berbuka puasa sehingga terlupa nak berdoa. Tuan-tuan, kita buatlah persiapan awal. Lepas asar tu dah siap dah mungkin. Kemudian kita ambil masa untuk berdoa. Sebaiknya lepas buka dengan kurma ataupun dengan air ataupun dengan kuih sikit-sikit, roti john sikit-sikit ke, kita sembahyang maghrib dulu, barulah kita buka yang berat-berat. Jangan sampai kita terkejar-kejar nak sembahyang isyak, melainkan kalau kita berada dalam keadaan begitu lapar ataupun makanan yang berat telah dihidangkan. Itu berbezalah. Baik, tuan-tuan, dari segi adab berdoa, bagaimana kaedah doa yang mana adabnya lebih tepat menurut para alim ulama? Baik. Di sini ada step dia tuan. Saya nak cerita pada tuan step berdoa. Baik. Pertama doa ni tuan-tuan yang mulia, kita kena puji Allah Subhanahu Wa Taala. Puji Allah. Pertama ni kena puji Allah. Puji Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan. Subhanallah. Kita pujilah Allah Taala. Ada sahabat Nabi tuan yang mulia, dia telah puji Allah Taala selama 1 jam. 1 jam. Bahkan saya pernah dengar satu masyayikh dia cerita, satu orang kafir zaman jahiliah, dia telah pergi depan berhala di Kaabah. Di Kaabah tu ada 360 berhala tuan-tuan. Dia telah pergi depan berhala, dia telah minta, Sanam, ya Sanam. Sanam ni berhala lah, bahasa Arab. Sanam. Ya Sanam, selesaikanlah masalah saya. Ya Sanam, ya Sanam. Masalah tak selesai tuan-tuan.
dalam keadaan mengantuk telah menguasai diri dia, dia tersilap sebut daripada Ya Sanam, dia tersebut Ya Samad. Yang bermaksud tempat bergantung harap seluruh makhluk. Maka Allah telah selesaikan seluruh masalahnya. Apabila ditanya oleh para malaikat, Allah menjawab, itulah perbezaan di antara Sanam dan Samad. Sanam disebut banyak kali pun tak boleh selesaikan masalah. Akan tetapi Samad, Allahumma antal ahadus samad, lam yalid walam yulad, antal ahadus samad. As-Samad, nama Allah Ta'ala yang mana tempat bergantung harap seluruh makhluk. Sebut Samad walaupun sekali menyelesaikan seluruh masalah, tuan-tuan. Maka adab berdoa ni pertama, puji Allah Ta'ala. Yang kedua, selawat atas Nabi Muhammad SAW. Selawatlah apa-apa, tuan-tuan. Yang panjang, yang pendek. Selawat yang paling baik, selawat Ibrahimiyah. Ada orang tanya, Ustaz, Ibrahimiyah ni selawat apa? Lain macam je dengan nama. Kadang kita tuan-tuan dengar nama, kita rasa macam pelik, janggal. Akan tapi selawat Ibrahimiyah ni kita dah biasa dah, tuan-tuan, masya-Allah. Dah biasa dah. Iaitu selawat dalam tayat akhir kita. Oh, Ustaz, yang tu saya tahu, saya biasa tu. Yelah. Kita kadang-kadang orang cakap, Tuan, sila baca surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, surah apa tu, Ustaz? Saya ni tak berapa nak ikhlas. Sebab tak tahu. Tapi bila kata, Tuan, bila Tuan baca surah Qul-Huwallahu Ahad, oh, yang ni saya ikhlas. Sebab dah tahu. Tadi tak tahu, sebab tu rasa tak ikhlas. Sebab tak tahu nak baca apa. Tapi bila dah tahu, Masya Allah. Baik, selawat boleh baca selawat apa nak baca. Boleh baca yang pendek, boleh baca yang panjang. Kalau tengah kesulitan sangat, bacalah selawat-selawat yang biasa ulama-ulama baca. Seperti selawat tafrijiyah, yang sering dibacakan di dalam radio, kita biasa dengar kan. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil gharaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Selawat tafrijiyah yang disusun oleh Imam At-Tazi. Tahun lalu kami pergi ke Morocco menziarahi makam Imam Tazi. Orang yang menyusun selawat tafrijiyah ini, subhanallah, ataupun selawat nariyah dipanggil. Ini di waktu kesulitan kita boleh baca. Jadi boleh baca selawat panjang ataupun pendek. Sebab itu tuan-tuan kalau perasan, imam-imam kalau baca doa, dia akan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu puji Allah. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selawat atas Nabi. Itu paling ringkas. Itu paling ringkas, tuan-tuan. Jadi adab dalam berdoa, pertama puji Allah, kedua selawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, merendahkan diri kita, kata ulama. Ya Allah, saya ni tak pandai, saya ni lemah, saya ni tak berdaya, saya ni tak ada apa-apa. Ya Allah, kasihanlah saya. Saya ni minta maaf cakap. Ataupun bahasa dia, kalau kita seorang-seorang tak apalah kita cakap. Saya ni bodoh, saya ni hina. Saya ni tak ada apa-apa. Engkau yang memuliakan saya, engkau yang beri saya pandai. Saya ni tak ada apa-apa, ya Allah. Saya ni tak ada apa-apa. Merendahkan diri kita, melemahkan diri kita. Saya ni hamba engkau, ya Allah. Saya ni tak ada apa-apa, ya Allah. Kita merendahkan diri kita. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita melihat dalam doa penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma anta rabbi, Allah kaulah Tuhan aku. La ilaha illa anta khalaqtani, tidak Tuhan selain engkau, engkau yang telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ni hamba engkau, aku ni tak ada apa-apa, aku ni bukan orang besar, aku ni bukan siapa-siapa. Mungkin kat dunia orang panggil aku, tapi sebenarnya hakikatnya aku ni bukan siapa-siapa. Dalam dunia ni semuanya lakonan saja, ya Allah. Aku ni tak ada apa-apa. Aku ni hamba, aku ni sama saja. Tak ada apa-apa, aku ni hina. Pakaian ni pun kau yang bagi. Kemuliaan yang aku ada sekarang ni, kau yang bagi. Nama yang aku ada sekarang ni, kau yang bagi. Segala-galanya kau yang bagi. Merendahkan diri kita, tuan-tuan. Kemudian yang keempat apa dia, tuan-tuan? Minta ampun dosa-dosa kita. Itu penting, tuan-tuan. Sebab itu dalam wirid-wirid yang ulama susun, biasanya tuan-tuan akan jumpa, biasanya dimulakan dengan istighfar. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab kadang-kala dosa-dosa yang ada pada kita menyekat makbulnya doa kita.
Sebab tu kita minta istighfar, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampun dosa-dosaku, yang mana dosa-dosa yang menyekat makbulnya doa aku. Dosa-dosa yang menyekat untuk aku sampai dekat dengan Kau. Dosa-dosa yang menyebabkan aku rasa malas nak ibadah. Dosa-dosa yang mana rezeki aku tersekat untuk sampai kepadaku. Minta ampun pada Allah, tuan. Istighfar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Minta taubat atas dosa-dosa kita. Kita boleh minta taubat dengan apa-apa istighfar. Boleh minta yang panjang. Seperti yang terbaiknya penghulu istighfar lah. Tuan-tuan hafal. Penghulu istighfar tuan-tuan cari di Google. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ataupun boleh baca yang pendek-pendek. Macam dalam Ramadan ni tuan-tuan, masya-Allah kita dianjurkan dalam kitab Imam Tirmizi, Nabi SAW anjurkan kepada Sayyidina Aisyah, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ataupun Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh juga banyakkan minta ampun daripada Allah. Ataupun dalam riwayat yang menyebutkan tentang doa sebelum berbuka puasa, antaranya adalah ya wasi'al fadli ighfirli. Ini antara doa yang pernah Nabi baca sebelum berbuka. Wallahu ta'ala alam. Menukilkan dalam kitab Fadilat Ramadan. Tuan-tuan yang mulia, ya wasi'al fadli ighfirli, minta ampun daripada Allah. Minta ampun daripada Allah. Yang pendek ataupun yang panjang. Astaghfirullah pun boleh. Taubat Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin pun boleh. Yang keempat, minta ampun daripada Allah atas dosa-dosa kita. Yang kelima, barulah minta tuan-tuan milih dengan Allah hajat. Tapi kata ulama, hajat dahulu kalau hajat akhirat dulu. Ada pandangan kata boleh minta hajat dunia. Tak ada masalah. Tapi sebaiknya dahulukan hajat akhirat. Dan tuan-tuan yang mulia, ada setengah orang dia minta keperluan dunia ni begitu panjang dia minta. Baguslah, alhamdulillah. Memang kita kena minta dengan Allah. Bahkan Nabi SAW ajar, idza sa'alta fas'alillah, nak apa-apa minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, nak minta tolong apa-apa minta tolong dengan Allah. Tetapi tuan-tuan yang mulia, masya-Allah kita perlu sedar, kita sering sebut kat bibir kita. Selalu kita perli-perli orang masjid. Orang yang habiskan masa untuk dakwah, orang yang habiskan masa untuk perkara ta'lim di madrasah dan sebagainya, kita perlu perli. Syekh, dunia 50, Syekh akhirat 50, kita perli. Jangan sibuk sangat nak baca kitab. Buatlah kerja-kerja dunia. Perlu juga ni. Untuk apa kerja-kerja lain ni. Sedangkan tuan-tuan yang mulia, dunia ni Allah Ta'ala telah aturkan. Kalau semua jadi doktor, siapa nak jadi engineer tuan-tuan? Allah Ta'ala telah aturkan, masya-Allah. Dan jangan tuan-tuan kita bersikap sangka buruk dengan orang yang belajar agama. Kita takut nak hantar anak belajar agama, sangka buruk kita sebab kita takut kalau hantar anak belajar agama nanti tak boleh makan. Nanti anak lapar. Tuan-tuan, masya-Allah. Hari ini tuan-tuan tengok ustaz-ustaz, masya-Allah. Yang ada budak-budak pelajar madrasah yang jadi imam, yang jadi pegawai-pegawai. Ada seorang kawan saya, dia jadi pegawai syariah di bank, belajar madrasah, hafal 30 juzuk. Jadi tuan-tuan jangan sangka buruk dengan belajar agama. Kita selalu cakap dunia ni pula akhirat ni pula. Tapi bila bab doa, kenapa pula doa untuk dunia begitu panjang, doa untuk akhirat begitu pendek? Maka yang ni kita perlu tengok juga tuan-tuan. Baik. Jadi yang kelima, doa. Sebaiknya doa minta akhirat dulu. Kalau nak minta dunia juga pun boleh juga. Dan kemudian mintalah yang akhirat. Boleh juga. Ataupun minta akhirat dulu, betul minta yang dunia. Tutup doa tadi dengan doa yang diajar oleh Nabi SAW. Bijaknya Nabi SAW, tuan-tuan. Nabi SAW telah minta, Rabbana atina fid dunia hasanah. Ya Allah, bagikanlah kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzaban nar, dan selamatkan kami daripada azab api neraka. Di sini tuan-tuan yang mulia diajar kita doa. Betapa doa ini tuan-tuan yang mulia, masya-Allah, jangan kita lupa tuan-tuan. Untuk kita minta untuk kita dan minta untuk umat. Bukan untuk seorang-seorang saja. Jangan lupa umat. Doa untuk umat juga. Ini sifat da'i yang Nabi ajar pada kita. Bahkan Allah Ta'ala sendiri ajar kita minta hidayah. Perkara hidayah penting tuan-tuan. Satu hari wajib 17 kali kita minta. Dalam mana? Surah Fatihah. Kita sembahyang kan 17 rakaat satu hari. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Tunjukkanlah kami. Untuk diri kita, keluarga kita, jiran tangga dan umat seluruh alam. Hidayah, iaitu jalan yang lurus. Jadi perkara hidayah, perkara yang mahal. Kena minta hari-hari tuan-tuan. Jadi penting doa tuan-tuan yang mulia. Jangan doa untuk kita saja. Bahkan kita harap supaya doa orang lain juga diterima oleh Allah SWT. Ada juga diajarkan doa oleh seorang sahabat Nabi SAW. Ya Rasulullah, banyak doa yang kamu telah ajar pada kami dan tak semuanya kami dapat baca serentak.
Maka ajarlah kami satu doa yang dapat meliputi semua. Nabi SAW ajar, tuan-tuan. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad SAW. Wa a'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammad SAW. Wa habibuka tu ulama lah tambah. Wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya apa? Ya Allah, apa-apa yang Nabi minta kebaikan untuk kami, itu kami minta. Apa keburukan yang Nabi minta jauhkan daripada kami, itu kami minta. Kau Maha mendengar, terima doa kami. Dan tuan-tuan yang mulia, terakhir untuk kuliah kita pada hari ini adalah kita kena sungguh-sungguh waktu berdoa. Satu orang sahabat masuk Masjid Nabawi, dia doa lama, tuan-tuan, panjang dia minta, sahabat Nabi ni. Sahabat lain duduk dekat dengan Nabi, Nabi tanya, kamu tahu tak dia minta apa? Ini ulama cerita, tuan-tuan. Maka sahabat tadi kata tak tahu. Nabi SAW beritahu lebih confirm, sahabat tu doa minta garam. Maksudnya bini dia suruh beli garam, dia pergi masjid minta dulu dengan Allah, baru pergi kedai beli garam. Ini kaedah sahabat Nabi SAW. Sebab idza sa'alta fas'alillah. Subhanallah. Walaupun tali kasut putus pun kita diajarkan untuk minta dengan Allah. Maksudnya apa? Bukan tali kasut putus, maksudnya benda yang kecil-kecil perkara pun kena minta dengan Allah. Kadang kita tuan bila kita nak minta dengan Allah, kita kata segan nak minta. Takkan nak minta, nak beli kereta nak minta dengan Allah. Kena minta dengan Allah. Nak minta dengan siapa lagi kalau tak minta dengan Allah? Allah Maha Kaya. Minta dengan manusia, kali pertama dia suka, kali kedua dia dah mula menyampah lah. Kali ketiga dia tutup terus handphone, blue tick je kalau WhatsApp tu, tuan-tuan. Tapi dengan Allah, kali pertama minta, wahai hamba-Ku, kamu tahu yang kamu ada Tuhan yang mendengar doa kamu. Wahai malaikat-Ku, lihatlah hamba-Ku ni, dia tahu. Dia ada Rabb, dia ada Tuhan yang dengar setiap permintaan dia, yang melihat dia berdoa. Subhanallah. Kaedah doa, tuan-tuan yang mulia, kata ulama, angkat tangan boleh, turun tangan pun boleh. Adapun turun tangan ni biasanya doa masnun, doa harian. Doa masuk tandas, keluar tandas. Itu doa harian dipanggil. Doa hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ini doa masnun, doa harian ni, tuan-tuan yang mulia, kita boleh turun tangan. Dia dianggap sebagai wirid ataupun zikir. Tak angkat tangan pun tak apa. Jadi tuan-tuan kalau makan dengan ulama, kadang-kadang setengah-setengah syekh, doa makan, dia tak angkat tangan pun baca. Kita pun kata, syekh ni ceramah bukan main. Makan tak baca doa. Sedangkan dia baca doa dengan tak angkat tangan. Bahkan dia mungkin baca yang dalam Sahih Bukhari, Bismillah saja. Ataupun dia baca dalam riwayat lain, Bismillah wa barakatillah. Ataupun dia baca doa makan tapi dia tak angkat tangan. Sebab dia anggap doa makan ni masnun, doa harian tak angkat tangan pun tak apa. Adapun kita nak angkat tangan tak ada masalah. Doa lepas sembahyang angkat tangan. Doa kunut angkat tangan. Doa selamat angkat tangan, kan. Tapi doa harian biasanya orang tak angkat tangan. Baik, bersungguh-sungguh dalam doa ni terakhir, tuan. Satu orang lelaki buta datang jumpa Ja'far Mansur. Masa tu Ja'far Mansur baru ambil pemerintahan. Tuan, saya telah buta selama 60 tahun. Dia beritahu macam tu, mudah-mudahan raja baru ni bagilah mungkin subsidi ke apa. Kalau sekarang ni dapatlah kad OKU warna pink tu, kan. Nak parking senang, mungkinlah. Mungkin dia nak minta macam tu lah. Tapi apa jawab Ja'far Mansur? Besok kalau saya tengok mata pak cik, lepas subuh kalau saya tengok mata pak cik buta lagi, saya pancung kepala pak cik. Pak cik ni, tuan-tuan, masa tu berlaku ni dia di Mekah, di Masjidil Haram. Ja'far Mansur masa tu datang Masjidil Haram. Maka pak cik ni, tuan-tuan, telah minta orang bawa dia pergi depan Kaabah, dan dia telah doa depan Kaabah sungguh-sungguh, tuan. Ya Allah, tolonglah ya Allah, celikkanlah mata saya. Kalau kau tak celikkan mata saya, maka mata saya akan buta, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Sungguh-sungguh dia minta. Tuan. Sungguh-sungguh dia minta. Baik. Apa berlaku, tuan-tuan yang mulia? Masya-Allah. Sebelum subuh mata dia boleh celik. Dia jumpa Ja'far Mansur. Dia kata, "Tuan, mata saya dah boleh celik. Tuan jangan pancung kepada saya." Baik, tunggu lepas subuh kita jumpa. Habis lepas subuh Ja'far Mansur tanya dia, "Pak cik tahu tak selama 60 tahun pak cik doa, kenapa mata pak cik tak boleh celik, tapi satu malam pak cik minta boleh celik?" "Tak tahu," kata pak cik tu. "Selama 60 tahun pak cik doa tak sungguh-sungguh. Ya Allah, celikkanlah mata saya, kalau kau tak celikkan pun tak apa." Macam tu, seakan-akan macam itulah. Tak sungguh-sungguh, main-main, tangan pun kat bawah, mungkin tak tahu tak nangis. Allah suka hamba yang doa sungguh-sungguh, tuan. Sebab betul-betul mengharap dengan Allah. Allah suka. Macam kita minta sesuatu dengan orang, kita minta sungguh-sungguh, dengan orang minta biasa-biasa. Kita sungguh-sungguh ni, kita YB atau wakil rakyat tengok pun rasa nak bagi. Sungguh-sungguh dia minta. Masya-Allah. Tapi bila kau dapat tahu yang aku akan pancung kepada kau minta sungguh-sungguh, Allah bagi celik. Ni, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, kita sentiasalah kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang amat menyedihkan,
bila kita minta tentang nak masuk syurga, Allah masukkan wal jannah, biasa tangan pun kat bawah. Seakan-akan kita tak tahu betapa pentingnya tuan-tuan untuk kita dapat masuk syurga di akhirat ni. Bila kita minta selamat daripada azab kubur, kita minta dengan tangan kat bawah tak sungguh-sungguh. Sepatutnya kita minta, ya Allah betul-betul ya Allah aku nak masuk syurga ya Allah. Ya Allah betul-betul ya Allah aku nak selamat daripada api neraka ya Allah. Wa qina azabannar, nak selamat daripada api neraka. Betul-betul minta tuan-tuan. Tapi sayangnya pada hari ni ada setengah orang dia angkat tangan kat bawah je, sambil main WhatsApp balik wa qina azabannar, tak ada apa-apa. Seakan neraka tu tak ada apa-apa, seakan dia nak beritahu ya Allah kalau masuk pun tak ada apa, tak ada hal lah. Masukkan kami dalam syurga, ya Allah bagilah masuk syurga, kalau tak masuk pun tak apalah. Seakan-akan macam tu tuan-tuan. Tak sungguh-sungguhlah minta masuk syurga. Sedangkan syurga ni tuan-tuan bila kehidupan yang kekal abadi abadan abada. Dunia sementara tuan, akhirat selama-lamanya. Mau minta sungguh-sungguh. Ya Allah dalam kubur, ya Allah jadikan kuburku taman daripada taman syurga. Ni bulan Ramadan tuan. Kita minta doa yang panjang. Antara ciri-ciri qiyam mulai yang mirip dengan qiyam Nabi ialah doa yang panjang di malam hari. Masya-Allah. Kita minta tuan-tuan yang mulia, doa sungguh-sungguh. Minta Allah SWT, semoga Allah terima kita semua. Dan semoga tuan-tuan yang mulia, Ramadan kali ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya mohon maaf sebenarnya bagi perkongsian terkasar bahasa, tersilap kata terlanjur bicara. Minta pada tuan-tuan, minta ampun pada Allah dan tuan-tuan yang mulia. Kena sangka baik dalam doa kita. Allah Ta'ala dalam hadis kursi berfirman, Anna 'inda zanni 'abdi bi. Aku betul nak terhadap hamba-Ku, mengikut sangkaan hamba-Ku terhadapku. Kata Muhammad Zakaria rahimahullah, dalam masyarakat bab doa, selagi mana kita yakin doa ni dia kabulkan, insya-Allah akan dikabulkan. Tapi kalau kita sangka tak kabul kok doa ni, maka doa tu tak dikabulkan. Bahkan setengah ahlullah disebutkan antara tanda nak tahu doa ni makbul, tengah-tengah doa tu rasa gementar hati. Sayuk je. Insya-Allah doa tu kabul. Tapi niat antara lah. Jadi tuan-tuan banyak kita dah kongsikan tentang doa. Mudah-mudahan saya yang bercakap dapat amal, tuan-tuan yang dengar dapat amal. Semoga Allah jadikan Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Semoga Allah terima Ramadan saya, terima Ramadan tuan-tuan dan terima Ramadan semua umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudahkan segala orang yang tengah susah sekarang. Dan kabulkan segala permintaan doa yang sedang berdoa. Dan terima puasa orang yang puasa. Terima orang yang tarawih pada tiap-tiap malam Ramadan. Terima orang yang khatam Quran, masya-Allah tiap-tiap hari subhanallah baca Quran. Terimalah orang yang berzikir, berwirid, berselawat pada Nabi SAW. Dan bantulah orang yang sedang dizalimi di mana-mana saja di berada. Kita dengar jemaah sedang berada di India, di penjara, subhanallah. Ditahan, bukan di penjara, ditahan di pusat kuarantin. Maka dimudahkan urusannya. Di mana-mana orang Islam yang dizalimi, di penjara, di mana-mana tuan-tuan. Di mana-mana tempat dizalimi. Di mana-mana tempat saja orang Islam yang dizalimi, bantulah mereka. Siapa saja tuan-tuan yang dalam dunia ini tuan-tuan dalam kesusahan, kita minta Allah Ta'ala mudahkan segala urusan mereka. Dan Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita juga tuan-tuan, masya-Allah. Semoga Allah Ta'ala terima kita semua. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf sekali lagi. Salam Ramadan Mubarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangguh majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.